Amma kaun sahibul masyru', adapun orang yang mana sahibul masyru' ni dia peniaga, pengasas, dia nak allocatekan duit dia untuk kanisa, untuk menyebarkan agama, fala yughayru min hadzal hukum, tidak ada kesan pun. Sebab dia kata itu adalah diri dia, kita tak terlibat. Dia lakum dinukum waliyadin, agama kamu agama kamu, agama kami agama kami, apa yang nak terlibat? Oh, sebab dia ada duit, dia boleh sebarkan agama, dia boleh memurtad, itu hak dia. Hak kita kalau dia nak murtad, kita yakinkan orang kita apa agenda kita untuk mengislamkan orang. Kita tak tolong mereka membina gereja, kita tak tolong mereka untuk edarkan Bible, kita tak tolong mereka untuk pergi bagi holy water, kita tak tolong. Tetapi kita hanya bermuamalah dengan perniagaan yang halal, yang produknya halal dan mendapat kebaikan dalam masyarakat kita. Jadi tidak menjadi masalah, insya-Allah. Hukumnya seperti mana pandangan yang kedua, hukumnya yajuz wal halal, insya-Allah. Lam nu'arrid lahu fi malih, kita tidak menjadi masalah untuk bertaamul dengan mereka. Sebab itu kata para alim ulama, apabila dia memberikan kesan faedah yang mana kepada orang Islam, kita dibenarkan. Sebab tu kita melihat kepada kemaslahatan yang menguatkan orang Islam. Di dalam muzakarah yang telah kita bahaskan, kita bukan sekali je buat terus ni, kita ada muzakarah yang didatangi oleh beberapa orang tokoh juga. Kita dah membincangkan beberapa perkara, bahawa antara yang tak boleh adalah sumbangan yang menindas, memerangi Islam. Sumbangan yang boleh orang kata nak menindas Islam sehingga Islam ni jatuh. Jadi sumbangan itu tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Sumbangan yang tak boleh juga adalah apabila sumbangan itu menyebarkan Kristian. Okey, menyebarkan Kristian dengan tujuan untuk memurtadkan, menyebabkan orang murtad, menyebabkan orang keluar Islam. Itu pun tak dibenarkan. Jadi ustaz tanya, diambil daripada muzakarah, ustaz tanya, tunjukkan bukti di hadapan nama, mesti ada bukti yang ni. Berapa ramai? Takat kalau kita ambil gambar di dalam gereja, siapa mereka? Adakah mereka ni orang Islam? Adakah mereka ni agama Islam? Jadi tunjukkan kepada kita siapa mereka. Kita jangan membuat satu andaian, kerana Islam ni bukan boleh buat sangkaan, andaian, tidak. Sebab tu kita bercakap atas dasar fakta, dasar bukti. Jadi tugas saya menerangkan hukum. Bukan saya nak mengeluarkan hukum, maksudnya memberi fatwa. Tidak. Jadi saya bukan buat kerja mereka yang berautoriti. Tak, kita mengakui, tetapi sama-sama tunggu. Sambil-sambil kita tunggu, sambil-sambil tu kita bincang hukum. Teruskan. Ya, betul. Yang rasa dia kata, ustaz saya rasa tak boleh, tak apa. Tidak ada paksaan. Kamu rasa kamu nak memilih, kata nak berhenti, tak apa. Tetapi bagi pandangan ustaz, tak salah, sebab kita dah ada akad, kita dah ada bukti yang menyatakan, dan ustaz pun dah selidik sendiri, dah tengok sendiri bukti depan mata. Melainkan kalau ada bukti selain daripada itu cerita lain. Sehingga kan membina gereja, kan ustaz sebut, boleh rujuk di dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, menyebutkan perbahasan. Imam Abu Hanifah menyebutkan dibenarkan kalau orang yang nak dapat tender, nak dapat projek daripada gereja, contohnya gereja nak bina gereja, nak dapat projek, nak dapat tender, dibenarkan. Dan ada juga mufti di Malaysia yang kata tak apa, kalau dah itu kepakaran kamu, boleh kamu ambil, tidak menjadi masalah, dan duit itu halal berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah. Kan itu kan perbezaan pandangan ulama. Kenapa kita rasa tak, ni duit ni syubhah, ni haram, ni tak berdosa. Ulama tak sebegitu. Dia dah memberikan penjelasan jika ada. Kalau jika tidak ada, jawapannya sebalik daripada itulah. Jadi kalau individu, sebab tu saya kata kalau individu, macam seseorang individu yang memberi, berapa banyak syarikat yang memberi dana ni? Banyak syarikat-syarikat yang memberi dana kepada Buddha 10 juta,
10 juta, kemudian banyak dana-dana. Jadi perbahasan itu perbahasan tetap dia jadi perbahasan para ahli ulama yang cukup panjang. Faham Ustaz. Yelah, jadi pada saya faktor soalan ini wujud, saya rasa timeline ya, maksudnya yelah kalau kita tengok susun galur timeline itu, surat mufti keluar dulu untuk mendapatkan bahawasanya kalau diketahui dengan jelas tujuannya, maka Atomi Korea telah memberikan jawab balas menjelaskan tak ada. Jadi maksudnya kalau dapat dibuktikan sebaliknya, maka tak adalah, dah Atomi Malaysia, Atomi Korea dah memberi penjelasan tak ada. Alhamdulillah, syukur. Jangan senangkan Islam sehingga terlondeh. Kan kalau pakai kain, kan kita pakai longgar terlondeh. Tapi kalau pakai ketat sangat akan menjerut. Islam ni adalah agama yang sederhana, tidak terlampau ekstrim, tidak terlampau mudah. Bersederhanalah di dalam bermuamalah, di dalam kita bertaamul, di dalam keadaan kita mengambil hukum, maka di sana ada ruang perbincangan kerana Al-Quran tidak diturunkan melalui hukum terus wajib, terus haram, tidak. Tetapi di sana Allah berikan untuk kita memikirkan akal fikiran. Sebab itu Allah kata afala yatadabbarun, afala taqilun, afala tanzurun. Ini semua adalah perbahasan-perbahasan yang menggunakan akal. Selagi mana kita ada akal yang baik, maka seperti mana yang Allah turunkan satu ayat yang disebutkan di dalam surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ustaz tutup dengan ayat itu. Maka bacalah dengan nama Tuhanmu, maka kita gunakan pembacaan kita, istikharah kepada Allah, doa kepada Allah, hormat menghormati, itu yang terbaik. InsyaAllah Allah kasih sayang kepada kita dengan kita menanamkan sifat yang baik kepada orang lain. Wallahu a'lam.